Ni adalah focus switch. Nampak ke spek dia? Lima kosong 16M 150 20M, kurang lebih lah. So switch ni kita test dulu, okey ke tak okey. Tak je lah multimeter ni Pusing ke apa? Okey. Pusing ke buzzer. So sebelum tu kita test multimeter dulu Biasanya kita tengok multimeter ni boleh zero ke tak. So okey lah. Okey. So kita tengok sebelah sini kosong. Kita buka. So dia dapat kosong. Kalau saya tutup over limit ataupun overlook, sini over limit lah, maknanya open sikit. So dia dapat kosong. Memang bagus lah agak bagus lah. Sini kalau ada reading, maknanya switch ni mungkin nak kena servis lah. Takut kat dalam sana dah kotor. Kita test kontak yang sebelah sini pula. Pun okey juga. Dia dapat 0 ohm. So okey lah. Tapi walau bagaimanapun kita try servis jugalah. Kita tengok apa yang kat dalam ni. Kat dalam ni kita try buka, kita try servis. Simple-simple je. Saya nak buka ni kena hati-hati sikit lah sebenarnya, takut dia pecahan klik dia. Plastik. Pegang plastik kan, kita tak boleh itu sangat. Agak tu dah boleh dah. Okey. Sebelah sini pula.
Okey, tu dia. Simple je kat dalamnya. So bila kita tengok kat switch ni, yang tengah ni adalah common. Dan kita boleh guna sama ada sini ataupun sini. So ini kita panggil single pole double throw. Single pole double throw. Okey. Jadi kita beruslah sikit, bersihkan macam tu. Yang terbaik kalau ada contact cleaner. Contact cleaner, sembur sikit, terbaik. Sebab ni kontak lah ni. Ni switch kan. Oh, ada grease kat sini. Kita collect grease ni dulu. Kita collect grease ni dulu. Kita boleh apply ataupun nak bersihkan terus pun boleh. Nanti boleh letak grease lain. Grease lain lah. Letak dekat ni. Dia punya apa ni? Switch toggle punya toggle ni. Ada spring kat sini. Bola ni ada spring. Dekat macam tu. Same goes yang sebelah sini. Kita bersihkan dulu grease dia supaya tak ada grease-grease yang melekat kat sini. Nak cantik sebenarnya kita kena pakai contact cleaner lah. Tapi tu lah. Tak ada hal lah. Janji bersih je. Janji bersih je kan. Dalam ni ada alkohol. Susah pula nak buka ni. Dalam ni ada alkohol je. Celup dalam ni. Celup je. Kita bersihkan dia. Nak cantik contact cleaner lah. Sebab dia boleh spray Saya ada contact cleaner. Tapi untuk orang yang tak ada macam ni pun dah okey lah. Ni pun sama lah. Celup kat sini, kasih basah sini, gosok je. Nyala abangku.
biasa kita servis yang sebelah sini ya, bersihkan. Yang sebelah sini tengok keadaan. Kalau kita visual inspect, kita tengok okey, kita tak servis lah. Sometimes switch ni bukan beli baru je, tapi saja lah kita try buat servis kan. Saya bukan tunjuk cari yang betul lah, cuma just nak kongsi je apa yang saya tahu lah. Ni bersih, mana bersih. Contact cleaner. Nak cantik selepas bersih tu pakai blower. Blower tu kan dia angin dia panas sikit. Kalau tak ada blower kat rumah tu, boleh biarkan dia kering, tak ada masalah. Biarkan dia kering. Kemudian selepas biarkan dia kering, ni bersihkan sini juga, tepi-tepi ni. Nampak switch ni cantik lagi. Nampak dia punya kontak ni tebal lagi. Ni yang ada timbul sikit, yang naik sikit tu. Yang ni sebelah belakang lah. Yang ni pun kita boleh cuci sebenarnya dengan menggunakan rotary tool lah. Rotary tool tu macam mana? Rotary tool tu, sebelum tu kita buat lagi dulu ni. Alkohol ni jauh-jauh. Tempat kerja tak besar, tempat kerja sempit je. Bateri tu ni, bateri tool. Tak kisahlah brand apa pun. Saya dah ada brand ni, saya pakai brand ni lah. Tak ada brand ni, boleh pakai brand yang lain-lain. Ada beza tak? Nampak beza kan? Nampaklah beza. Dia jadi lebih bersih lah. Jadi lebih bersih. Jadi lebih bersih kontak dia. Simple je, DIY bos. Jangan serius-serius, santai-santai je kawan. Macam ini brusnya brus beras. Dia tak terlalu keras. Tapi untuk yang kat dalam ni kena hati-hati sikit. Takut terkena yang plastik ni kan. Kalau buat yang kat tepi ni boleh lah. Nampak? Terus jadi berkilat dia.
solder pun senang. Ini satu ada kontak yang cantik. Dia punya pengaliran arus pun jadi cantik. Dia tak terganggu daripada benda-benda yang lain. Tak ada rotary tu boleh pakai kertas pasi. Efek dia pun sama juga. Yang ada rotary tool boleh pakai rotary tool lah. Yang kat dalam ni macam susah sikit nak buat sebab mata ni agak besar sikit. Cuba buat dulu lah. Sikit je lah. Jangan lebih-lebih, takut terkena. Ni pun dah terkena ni sikit. Plastik kan tak tahan dengan besi. Plastik kan tak tahan dengan besi. Kalau ada mata lain boleh pakai mata lain. Kalau ada mata lain boleh pakai mata lain. Contohnya mata ni ada, macam tak ada, macam tak ada ya. Ini ini mungkin boleh. Ini mungkin boleh. Ini mungkin boleh ya. Ini mungkin boleh kot. Saya tak tahu lah, tapi kita cuba tengok ini boleh ke tak boleh, tak tahu. Cun tekan lagi kan. Beza lah dengan yang sebelum ni kan. Isi kilat je. Video simple lagi kan. Video DIY servis rocker switches yang boleh pakai, kita pakai lah. Kemudian kita dah start boleh pasang balik. Material ni mungkin dibuat daripada beras saya rasa. Bukan totally iron pure iron. Kalau pure iron dia mungkin lebih senang berkarat daripada beras. Kalau nak cantik kita letakkan sikit Vaseline. Vaseline ni tak tahu Vaseline ni Vaseline. Kita letak dekat kontak. Vaseline ni dia non-electrically conductive. Non-electrically conductive. Dia tak konduktif. So kita banyak guna dekat join-join electrical, dekat kontak-kontak. Kat terminal plug bateri kereta pun kita boleh letak untuk mengelakkan yang taik-taik warna hijau tu, kita panggil copper oxide. Dekat peralatan switch gear electrical pun, untuk roller dia, roller switch gear boleh letak Vaseline. Dekat kontak-kontak pun kita boleh letak sikit Vaseline ni. Layar sikit kat sini ke.
Dia just nak bagi karat je. Ni ada lapisan minyak ni, dia lambat sikit karat. Tu je, tapi tak nak tebal-tebal sangat. Takut nanti dia kacau kita punya conductivity. Taruh lah sikit-sikit je. Tak ada hal lah. Taruh lah sikit-sikit. Tak ada hal lah. Tadi ni yang grease yang tadi tu, tak mula kat sini lah. Grease asal je. Grease ni mungkin dia pakai ni yang non-conductive, non-electrically conductive. Dah siap. Masuk je. Lain sikit bunyi ya. Bunyinya macam bass sikit. Silap masuk lah. Tersilap masuk lah. Nampak ni. Ni penanda dia ni. Ini penanda ni. Bagusnya kalau tersilap ni, kita boleh belajar. Boleh belajar lah. Okay. Silap ni kita boleh belajar. Bagus lah kalau buat silap. Silap macam ni tak apa lah. Tak bahaya lah. Kalau kesilapan yang bahaya tu, contoh buat kerja time ada arus main supply kita tak cut off, silap bahaya lah. Ini tak ada hal lah, sikit-sikit je. Sikit. Tu. Tak dapat tu. Sikit. Ini buat sikit lagi. Baik. Sebelah dah dapat. Sebelah lagi yang tak dapat. Kotor lah sikit. Aduh, kat tepi tu. Kita bersihkan sikit dulu. Switch ni saya nak guna untuk saya punya power supply yang DIY. Yang ni, mana ni, make sure kat situ. Macam tu. Macam tu. Okay, lepas servis kita check balik. Kita tengok ni. Bersihkan remote buzzer.
Senang, tak payah tekan. Sentuh je ada 40. Ni tak ada. Tukar. Yang ni tak ada. Yang ni ada. Bila surface ni kita dah bersihkan dia, pengaliran arus dia lagi cantik lah. Masuk je dalam ni. Cantik. So setakat tu saja. Jumpa lagi untuk video seterusnya. Ini adalah video pertama saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Sekian, terima kasih.